Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan buat perbincangan latihan buku teks untuk matematik tingkatan 4, praktis kendiri 3.2C, muka surat 79 sampai 80. Jadi dalam latihan ini sebenarnya kita akan nampak dua bentuk soalan, iaitu tulis kesimpulan atau tulis premis untuk suatu hujah didaktif yang sah dan munasabah. Dan untuk bahagian ini sebenarnya kita perlu ingat kembali atau imbas kembali bentuk-bentuk untuk hujah didaktif yang sah. Jadi di sini kita ada bentuk 1, 2 dan 3. Ingat bentuk 1 itu kita biasanya akan nampak perkataan semua. Jadi anda perlu tahu yang pertama ni adalah A, yang kemudian ni adalah B. Dan premis kedua tu dia mesti dalam keadaan di mana kita ada unsur baru dinamakan sebagai C dan C ialah A dan kesimpulannya adalah C ialah B. Jadi kalau kita diminta untuk isikan sama ada premis atau kesimpulan, kita mesti ikut bentuk 1. Kalau kita nampak premis 1 tu ada semua. Dan seterusnya untuk bentuk yang kedua tu kita akan nampak jika dan maka. Bentuk 2 dan 3 itu sebenarnya hampir serupa, iaitu kita ada jika dan maka, tetapi kalau kita perhatikan premis 2, untuk bentuk 2 tu dia akan gunakan P adalah benar. Jadi di sini kalau kita bandingkan dengan bentuk 3 tu, kita akan nampak yang premis 2-nya adalah bukan Q. Jadi di sini yang membezakannya adalah premis 2 ini, iaitu sama ada dia adalah atau yang bukan. Kalau yang adalah tu, anda mesti pastikan yang P dahulu. Lepas tu kesimpulannya baru kita adalah Q. Dan untuk bentuk 3 tu, kalau kita nampak adalah bukan tu, dia mesti mulakan dengan Q dahulu, lepas tu kesimpulannya baru bukan P. Jadi keadaannya adalah terbalik untuk bentuk 2 dan bentuk 3. Jadi mari kita lihat soalan pertama. Jadi soalan yang pertama itu adalah tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif yang berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Jadi sebenarnya kita hanya perlu lihat manakah bentuknya, lepas tu kita isikan kesimpulan yang mengikut bentuk tersebut. Jadi di sini kita lihat soalan A. Premis 1. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Jadi sebenarnya dia ini adalah bentuk 1, iaitu semua A ialah B. Selepas tu kita akan nampak unsur baru iaitu Previna. Ini sebenarnya adalah C. C ialah A. Jadi Previna seorang murid 4 amanah iaitu A di sini. Jadi selepas tu yang B-nya adalah kita ulangkan saja Previna menggunakan buku teks digital. Jadi kita sudah tuliskan iaitu C ialah B. Kesimpulannya. Jadi kita lihat soalan B. Jika Kamen menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai 200. Jadi ini adalah jika P maka Q. Jadi kita lihat premis 2 tu, Kamen menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi Kamen ni adalah P, iaitu digunakan bentuk nombor 2. Maka kita ulangkan saja Kamen. Okey, kita tuliskan untuk Q iaitu Kamen mendapat hadiah tunai 200. Jadi ini adalah bentuk 2. Jadi untuk soalan C pula, jika segi 4 PQRS ialah poligon sekata, maka segi 4 PQRS ialah segi 4 sama. Jadi sekali lagi adalah jika P maka Q. Untuk premis 2 tu segi 4 PQRS bukan. Jadi di sini dia gunakan Q bukan dahulu, maka kita akan tuliskan P bukan. Maksudnya kita akan tuliskan yang depan tu segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Jadi mari kita sambung dengan soalan D. Semua segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri. Jadi sekali lagi adalah bentuk 1. Semua A ialah B. Jadi dia akan letakkan C ialah A. Jadi kita ulang saja C ialah B. Iaitu segitiga ABC mempunyai. Jadi sebenarnya kita lihat mana dia berhenti untuk premis 2 tu. Premis 2 tu berhenti di sini, maka kita salin sahaja yang ni. Mempunyai satu paksi simetri.
Jadi siap untuk D. Jadi kita lihat soalan E pula. Jika 3M sama dengan 2N, maka M kepada N ialah 2 kepada 3. Jadi jika P, maka Q. Jadi di sini dia tuliskan P dahulu, maka kita hanya setakat tuliskan Q, iaitu M kepada N sama dengan 2 kepada 3. Jadi ini adalah bentuk 2. Untuk soalan F pula, kita perlu hati-hati. Kita perlu perhatikan tanda ketaksamaan tu. Jika M tambah 3 kurang atau sama dengan 2M tolak 9, maka M lebih besar atau sama dengan 12. Jadi di sini, dia letakkan tanda ini yang berlainan. Jadi maksudnya ini sebenarnya dia letakkan bukan. Maka ini adalah bentuk nombor 3. Jadi di sini, dia mula dengan Q dahulu. Anda perhatikan dia memang mula dengan Q dahulu. Maka kita hanya tuliskan kita punya P. Kita perlu terbalikkan tandanya. Kalau tadi adalah kurang atau sama dengan, maka kita kena letakkan lebih besar sahaja. Jadi kita kena terbalikkan untuk menunjukkan dia adalah bukan. Jadi begitulah soalan 1. Mari kita lihat soalan 2. Soalan 2 tu beza soalan 2 dengan soalan 1 adalah soalan 1 dia minta anda isikan kesimpulan. Soalan 2 pula dia minta anda isikan premis. Jadi sekali lagi sebenarnya lebih kurang sama saja. Kita perlu lihatkan bentuknya, iaitu bentuk 1 sampai bentuk 3. Jadi soalan A. Semua garis lurus mempunyai keturunan sifar selari dengan paksi X. Jadi dia adalah guna bentuk 1, semua A ialah B. Jadi kita lihat apa C-nya. C-nya adalah yang ini. Jadi C ialah B. Dan kita lihat mana dia berhenti ya. Dia berhenti selari dengan paksi X. Jadi kita hanya perlu salingkan yang depan saja. C garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Jadi macam tu sejak. Jadi ini soalan A. Soalan B pula kita lihat. 891 ialah gandaan 9. 891 boleh bahagi tepat dengan 3. Jadi ini, kalau anda nampak ini 891 dan 891 ni adalah kita punya C lah. Jadi ini adalah kita punya A dan ini adalah kita punya B. Maka kita tuliskan semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, jadi soalan C pula. Jika poligon P ialah nonagon, maka poligon P mempunyai 9 bucu. Jadi jika P, maka Q. Jadi kita semak dulu kesimpulan. Poligon P mempunyai 9 bucu. Jadi ini adalah Q. Maka kita hanya tuliskan poligon P, iaitu ikut bentuk 2, ialah nonagon. Ini bentuk nombor 2. Jadi kita hanya salingkan sahaja. Jadi soalan D pula kita lihat. X lebih besar dari 6, X lebih besar daripada 4. Jadi di sini kita hanya tuliskan, disebabkan dia hanya tuliskan yang ini aja. Maksudnya kita gunakan jika makalah. Ini adalah kita punya P, ini adalah kita punya Q. Jadi jika P maka Q, jika X lebih besar dari 6, maka X lebih besar dari 4, iaitu bentuk nombor 2. Okey, kita lihat soalan E. Jika hari ini hujan, maka suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah Celsius. Jika P, maka Q. Hari ini tidak hujan. Jadi di sini dia sebenarnya gunakan bukan P. Maka kita hanya tuliskan bukan Q, iaitu suhu bilik. Kita letakkan di sini, kena tahu dia gunakan tidak atau bukan. Kalau anda sudah lupa macam mana nak tahu dia gunakan tidak atau bukan tu, anda boleh rujuk video saya yang lepas. Jadi suhu bilik di sini adalah kurang daripada 19 darjah. Jadi di sini sebabnya adalah kurang, jadi tidak kurang lah. Tidak kurang daripada 19 darjah Celsius. Sebab kenapa gunakan tidak? Sebab kurang itu adalah kata kerja. Jadi kita lihat soalan F. X tidak sama dengan 8. 3X tolak 8 tidak sama dengan 16. Jadi kalau kita nampak ini sebenarnya tidak sama tu pun sebenarnya dia tanda untuk bukan, iaitu bentuk nombor 3. Jadi kita akan tuliskan ini adalah Q, ini adalah P.
Jadi jika P maka Q, jika 3X tolak 8 sama dengan 16, maka Q iaitu X sama dengan 8. Jadi kita perlu kesan, kalau kita nampak ada tanda ketaksebaan yang terbalik atau kita nampak tidak atau bukan tu, ini merupakan tandanya bentuk nombor 3. Jadi apabila kita kena isikan tempat kosong, kita mesti imbas kembali bentuk-bentuknya. Dan di sini untuk hujah didaktif tu kita ada 3 bentuk. Jadi prasyarat untuk selesaikan soalan ni adalah anda mesti kena ingat jadual untuk hujah didaktif yang sah itu. Dan yang bahagian munasabah tu sebenarnya kita tidak akan lihat untuk bahagian ni, kita hanya akan lihat yang bentuk sahnya sahaja. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana untuk selesaikan soalan kat 3.2C ini, dan nasihat saya adalah anda mesti cuba dahulu latihan ni sebelum mendengar penerangan daripada video ni. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video-video seterusnya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.